Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, Hadi katakan mereka akan menang besar di PRN Negeri Sabah yang akan berlangsung tahun hadapan. Jadi sahabat semua, saya sebagai rakyat Sabah sini ya ini saya tegaskan di sini bahwa rakyat Sabah akan tolak mana-mana parti yang akan bergabung ataupun bekerja sama dengan parti PAS pada PRN yang akan datang pada tahun hadapan untuk Sabah ini. Tidak kira GRS, dengar baik-baik, tidak kira GRS, parti UMNO, parti Warisan, Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, mana-mana yang akan bergabung dengan parti PAS, rakyat Sabah akan pastikan mereka akan berkubur pada PRN yang akan datang. Ini ya, kita akan buat besar-besaran dan kita akan mulakan gerakan ini untuk menolak parti PAS. Ya, kita tidak mau Sabah ini dihancurkan dengan ekstremis agama, dengan segala penunggangan agama, menggunakan kaum dan sebagainya. Kita tidak mau Sabah ini dijadikan sebagai Kelantan seperti mana yang berlaku di Kelantan, sahabat-sahabat semua. Apa pembangunan yang mereka buat ketika hampir ataupun 34 tahun mereka menjadi kerajaan. Kelantan masih lagi menjadi kerajaan ataupun negeri yang antara yang termiskin dalam negara kita. Jadi ya, kita tidak mau PAS ini terus bertapak di Sabah khususnya menang satu kursi pun. Kita tidak akan benarkan PAS ini menang ya dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Jadi sahabat semua, saya mau kita mendengar ataupun saya ingin membacakan kenyataan daripada Hadi Awang ya, ketika mereka berada di Sabah kemarin dalam satu perhimpunan. Katanya PAS mesti menang di Sabah demi memerdekakan negara. Sekali lagi ya, kita tidak akan benarkan PAS menang di Sabah satu kursi sekalipun, walaupun dengan sombong dan angku ya, Hadi Awang ini mengatakan mereka akan menang di Sabah untuk menjadi kerajaan. Jadi Presiden PAS Hadi Awang berkata parti itu perlu bertanding dan memenangi kursi pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Ini kita tidak bantah. Sesiapapun boleh bertanding kerana Sabah dan negara kita ini negara demokrasi. Tetapi yang pasti kita tidak akan benarkan PAS akan menang satu kursi pun ya di pilihan raya negeri yang akan datang. Hadi berkata untuk membolehkan PAS mentadbir negara, parti itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu itu. PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah bagi melaksanakan perkara ini. Bagi mesti menang di Sabah atau dua kursi yang kita menangi. Sama ada kursi atau kita ajak kawan-kawan parti lain bergabung bersama-sama dengan kita untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara kita sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing, katanya dalam satu kenyataan Facebook malam tadi. Kita, sahabat semua, kita boleh dengar. Katanya memerdekakan negara kita. Negara kita sudah merdeka. Namun yang tidak merdeka itu adalah parti PAS karena mereka rakuskan kuasa, mereka mahukan kuasa. Apabila mereka tidak mendapat kuasa, mereka menggunakan isu-isu 3R. Katanya negara kita tidak merdeka. Ini adalah satu kenyataan yang saya anggap sebagai satu kenyataan yang paling bangang dan bodoh dalam negara kita. Katanya kita tidak mau bergantung dengan makhluk asing. Siapa makhluk asing? Negara kita ditadbir oleh seorang pemimpin yang berbangsa Melayu, beragama Islam dan sebagainya. Diketuai oleh sultan, raja-raja dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan oleh Hadi Awang ini? Katanya makhluk asing. Mungkin mereka itulah yang makhluk asing. Semuanya mereka buat walaupun haram dan sebagainya, mereka anggap sebagai halal dan sebagainya. Hadi juga berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan di Sabah. Minta maaf, kamu tidak ada masa depan di Sabah. Ramai yang hadir pada konvensi PAS di Kota Kinabalu semalam terdiri pada kalangan anak muda. Saya tidak nafikan, memang ramai yang hadir. Tetapi yang hadir itu sahabat semua, hadir daripada seluruh pelusuk Sabah. Dari Tawau ada, dari Pitas ada, dari Tambunan ada, dari Keningau ada. Tetapi mereka tidak akan ada peluang untuk menang. Kerana apa? Kalau bertanding satu kawasan, di kawasan itu hanya ada beberapa ahli mereka. Tapi kalau digabung satu Sabah, mestilah ramai yang datang. Jadi jangan sombong dan jangan angkuh. Tambahnya lagi, pilihan raya umum yang lepas menunjukkan ramai keahlian ahli UMNO dan anak muda memberikan undi kepada PAS. Sehingga akan PAS dapat memerintah di 4 buah negeri. Itu di negeri kamulah, Sabah tidak akan berlaku.
Kita ada peluang 5 tahun lagi untuk memilih kerajaan, beri peluang kepada PAS untuk memimpin kerajaan. Untuk Sabah, kami tidak akan bagi peluang. Ini tekad kami. Kami tidak mau Sabah ini dihancurkan dengan amalan ekstrim agama yang ditunggang oleh lebay-lebay PAS ini. Jadi kita mengharapkan, kata hadir lagi, perubahan yang telah berlaku kepada anak muda merupakan perubahan yang positif kepada Sabah. Minta maaf, Sabah tidak akan berlaku ya perkara itu. Mungkin ada tapi sedikit, dan kita akan pastikan mana-mana kerusi yang ditandingi oleh parti PAS ini, kita akan pastikan mereka akan hilang deposit dan kalah teruk ya dalam pilihan raya yang akan datang. Itu tekad kita, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda, rakyat Sabah? Adakah Anda bersetuju untuk PAS menang? Yes, mungkin 1, 2, 3 kerusi di negeri Sabah ini. Kita tidak akan benarkan. Bagi saya itu adalah satu perkara yang kita tidak akan benarkan berlaku. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat semua? Jadi sebelum saya akhiri, ya, berkaitan dengan pandangan saya berkaitan dengan parti PAS ini yang mengatakan kononnya mereka perlu menang di Sabah. Minta maaf, kita tidak akan benarkan perkara itu berlaku. Alright, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit kenyataan ya daripada Perdana Menteri. Katanya Perdana Menteri kita berharap supaya semangat jiwa merdeka perpaduan kekal berpanjangan. Ini yang saya katakan, negara kita sudah merdeka. Kenapa Hadi Awang ini masih mengatakan negara kita ini tidak merdeka? Kalau mereka jadi kerajaan baru merdeka. Itu antara satu kenyataan yang masih ya terperuk pada tahun 60-an, 50-an, 40-an mungkin ya, otaknya masih berada di sana. Sekarang ini tahun 2024. Kita sudah merdeka 67 tahun. Kenapa lebay Hadi Awang ini masih mengatakan negara kita belum merdeka? Satu kenyataan yang amat-amat tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap agar semangat jiwa merdeka dan perpaduan yang ditonjolkan bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2024 hari ini kekal berpanjangan. Beliau turut menzahirkan harapan agar semangat yang ditonjolkan oleh rakyat itu mampu memacu usaha mengangkat darjat dan martabat negara ke tahap yang lebih hebat. Sebelum bergerak pulang, katanya, saya dan Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail mengambil peluang untuk bertemu peserta perarakan dan rakyat yang bersama-sama menyemarakan Hari Sambutan Kebangsaan yang ke-67 di Dataran Putrajaya. Datuk Seri berkata, saya amat berbangga kerana dapat berkongsi semangat patriotik, perpaduan dan kecintaan pada tanah air ini bersama-sama kalian di hari penuh bersejarah dan bermakna ini, kata beliau menerusi catatan di laman Facebook hari ini. Bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka sambutan Hari Kebangsaan 2024 yang dihadiri lebih 100,000 pengunjung itu disemarakan dengan perbarisan dan perarakan oleh 17,262 peserta, 57 kontingen, 22 pasukan pancaragam, 343 aset darat, 37 udara serta 112 haiwan dalam perkhidmatan. Sambutan tahun ini diserikan dengan keberangkatan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia buat pertama kali selepas Sri Paduka Baginda mengangkat sumpah jawatan serta ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 masing-masing pada 31 Januari dan 21 Julai yang lepas. Sementara itu, dalam hantaran berasingan di laman Facebook, Perdana Menteri mengajak rakyat supaya tidak mensia-siakan pengorbanan darah, air mata dan keringat pada pejuang kemerdekaan terdahulu. Apakah artinya kemerdekaan yang telah kita kecapi sejak 67 tahun lalu sekiranya jiwa kita masih terbelenggu hingga mengizinkan keterlanjuran pimpinan yang sama sikapnya seperti penjajah yang diusir suatu ketika dahulu. Jadi saya noktakan keterlanjuran ini dan lahirkan rakyat yang hidup bersama benar-benar bebas dan berjiwa merdeka, katanya. Datuk Seri berharap ya dan berkata Malaysia mempunyai potensi untuk terus mencipta kejayaan luar biasa sekiranya setiap rakyat tanpa mengira kaum bersepakat ke arah satu matlamat, yaitu menjulang darjat dan martabat Malaysia sebagai negara hebat dan gagah di mata dunia terbaik. Itu antara dua kenyataan pemimpin, seorang daripada pemimpin yang sebagai Perdana Menteri ya, yang memberikan semangat supaya kita terus memiliki jiwa merdeka. Tetapi semangat yang diberikan oleh Presiden Lebay PAS pula ini mengatakan negara kita hanya akan merdeka sekiranya mereka berkuasa. Inilah dari sahabat-sahabat semua penunggangan yang terhebat di abad ini. Jadi sekali lagi kita akan pastikan PAS di Sabah pilihan raya negeri yang akan datang kita akan pastikan satu kerusi pun tidak akan boleh atau tidak akan dimenangi oleh mana-mana calon daripada parti PAS ini. Dan ingat,
Mana-mana juga parti yang akan bergabung dan bekerjasama dengan parti PAS ini akan ditolak bersama dengan parti PAS. Itu dekat kita sebagai rakyat Sabah. Jadi apa pandangan anda Sabah semua? Adakah anda setuju dan seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepal Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Hashtag tolak PAS di Sabah. Bye-bye.